kita kena tahu dulu apa yang kita nak lukis sebenarnya. Sama ada dalam bentuk pandangan 2D ke, 3D ke, isometrik ke, ortografi ke, macam tu. Okay. Jadi contoh lah, pengenalan malam ni saya nak cerita pasal 2D lah. Okay, 2D ni mudah je. Pertama sekali, apabila awak buka AutoCAD nak melukis, awak kena setting dia punya ini, workspace. Workspace ni awak tengok, awak klik dekat drafting and annotation. Okay, pastikan dia drafting and annotation untuk awak nak lukis 2D. Tak kira lah awak nak lukisan isometrik ke, oblique ke, tangent ke, ataupun apa tu, pandangan ortografik ke. Dia sama je pakai dia punya 2D drafting and annotation. Boleh dengar suara saya? Jelas kan? Dengar. Okey. Okey, lepas tu apabila awak dah setting dekat sini drafting and annotation, kita pergi tengok untuk dia punya unit. Unit ni antara benda yang paling penting lah dalam AutoCAD. Sebab kalau untuk awak nak melukis, contohnya kalau awak nak lukis sepatutnya benda tu dalam mm, tapi awak salah ubah unit jadi inci ke, atau kaki ke, sentimeter ke meter ke, dia akan lari tau lukisan kita. So awak klik dekat unit, awak pergi sini dekat A ni, A merah ni, dekat drawing utilities, lepas tu pergi dekat unit. Okay. Unit ni kebiasaannya kita pakai mm lah. Kalau untuk yang 2021 ni dia memang dah set milimeter siap-siap. So kat sini kita pakai decimal. Yang lain jangan usik. Kita tak pakai architecture ke engineering ke, kita tak pakai. Kita pakai decimal saja. So untuk precision dia, precision ni saya sarankan guna yang 1.0 lah. Paling baik. Kalau yang banyak-banyak macam ni nanti jadi banyak sangat nombor. Tak cantik dia. Jadi pakai yang ni je. Okay. Okay, semua dah setting. Okay, semua dah setting. So lepas tu kita akan tengok dia punya plane. Okay, ni plane dia. Untuk 2D ni kita hanya pakai top sahaja. Kita tak pakai, contoh kata kalau biasanya kalau lukisan isometrik dia akan berada dalam pandangan macam ni. Okay, dalam pandangan macam ni kan untuk ISO. Tapi kita tak pakai yang ni untuk isometrik yang dalam bentuk 2D. Kita akan pakai benda yang keadaan macam ni apabila kita buat 3D nanti. Okay. So kita pergi top balik. Okay, pergi top. Sebelum kita nak mulakan lukisan, kita kena study dulu apa benda yang kita nak lukis, apa yang ada di dalam lukisan kita itu. Garis tersembunyi ke, garisan putus-putus, ada bulat ke, elips ke, ada sudut ke. Okay. Sebelum kita nak buat garisan, pastikan snap cursor ni kita on. Yang saya punya ni, saya dah on semua. Apa tujuan on semua ni adalah untuk memudahkan kita semasa kita melukis. Di mana dia ada function-function dia lah ni. Okay. Okay, contoh saya offkan semua. Saya offkan semua. Okay, saya off. Dia punya background ni yang ada petak-petak ni awak boleh off. Tapi bagi saya rasa benda ni penting. Benda ni ibarat kalau kita melukis, kalau kita buat sesuatu kerja, ibarat tapak dia lah, ibarat kertas. Sebab dia kalau kita untuk 3D nanti, dia macam ni. Jadi kalau kita lukis tu,
dia akan ada bawah garis dan juga atas garis. Nanti saya akan cerita lebih lanjut dalam tajuk 3D lah. Untuk 2D ni kita just pakai top saja. So kalau untuk top ni awak nak pakai, nak on boleh, nak off pun boleh. Ini dia punya grid ni. Okay. Lepas tu awak boleh setting sudut yang awak nak. Contohnya kalau awak nak buat isometrik, kebiasaannya kita pakai yang ni. 30, 60, 90, 120. Kalau untuk autografi kita pakai yang ni 45 kat depan ni. Okay. Contohnya saya off yang ni. Yang tadi pun saya dah off. Contoh lah. Ini kita panggil lukis bebas. Kita ambil line. Line. Contoh. Nampak? Dia bebas ke mana saja kita nak gerak. So kita tak tahu di mana sudut dia kosong, sudut dia 90, 180, 270. Kita tak tahu kat mana. Tapi kalau kita onkan yang ni, contoh saya ambil 45, saya pakai yang ni. Okay, pakai yang ni. Contoh kata saya nak buat panjang dia 100 lah, 100 mm. Boleh je 100. Awak zoom kan dia. So awak tekan ESC, escape. Okay, ni dia garisan 100. 100 mm bersamaan dengan 10 cm. Okay. So, katakan kalau awak nak lukis balik line, katakan awak nak sambung. Okay, kalau awak nak sambung, okay, awak tak hidupkan dia punya snake cursor ni. Kalau awak tak hidupkan, dia akan jadi macam ni. So, awak rasa awak dah tepat dah letak dia punya ni lambang tambah dia ni. Katakan saya letak okay, nampak tepat. Bila saya pergi, benda ni tak akan bersambung. Ataupun benda ni boleh jadi macam ni. Saya movekan dia. Dia jadi bersilang macam ni. So, kalau kita tak nak bersambung ataupun tak nak jadi bersilang macam ni, kita onkan dia punya snap cursor dekat endpoint. Okay, endpoint. Apabila endpoint, contoh di ujung sini. Okay, dia terus keluar dengan simbol hijau ni. So, bermakna kalau kita klik sini, dia tak akan lari. Walau bagaimana sekalipun. Okay, kita klik. Okay. Join ni adalah sangat penting bila awak pakai untuk 3D nanti. Dan juga bila awak lukis untuk 2D ni dia penting juga sebab dia main peranan masa awak nak trim. Sekiranya sesuatu benda tu awak nak trim, kalau awak tak sentuh garisan ni, dia tak boleh nak trim, dia akan jadi delay. Contoh Contoh kalau dia tak sentuh lah katakan. Dia tak sentuh macam tadi. Okay, saya pergi balik. Ini. Kalau macam ni, sini boleh trim, sini boleh trim. Saya select all dulu. Select all. Trim. Kalau dia bersilang, dia boleh trim. Okay, boleh trim. Katakan kalau dia tak bersentuh. Dia tak bersentuh. Awak nampak bersentuh bila jauh katakan, contoh. Okay, nampak macam bersentuh. Tapi bila awak klik trim. Okay, bila klik trim. Dia tak boleh jadi. Nampak? Dia hilang terus. Hilang. Dia sebab dia tak sentuh. Okay, itu untuk trim. So, lepas tu, katakan kalau dalam lukisan awak tu, awak nak cari dia punya center point. Okay, center point. Kebiasaannya, kalau kita tengok yang biasa, yang paling basic sekali lah, saya pernah juga buat dulu, masa-masa tak tahu dulu, saya ambil line ni, katakan tadi 100. So, saya tarik dengan 50. So, dapat center line kat sini. Ini center line dia. Okay, boleh nampak sini? Ini center line dia. Ni. So, kalau kita tak nak buat macam tu, yang ni kerja 2 kali. So, kita onkan dia punya snap cursor ni dekat midpoint.
Okay, kalau kita on midpoint, kita just sentuh saja garisan ni. Sentuh. Contoh kalau kita nak buat line, sentuh. Okay, dia akan keluar. Ini adalah center point bagi garisan ni. Dengan jarak 50. Kalau tak percaya, kita boleh tengok. Kita boleh pergi annotation. Okay. Tu, 50. Kan? Okay. So, itu untuk dia punya midpoint. Dan dia ada banyak lagi. Untuk center point pun ada. Penting juga. Contoh kalau awak buat bulatan. Tekan, buat bulatan. Satu bulatan. Dengan radius dia 20 lah. Okay. Katakan. Tapi awak tak on kat sini. Awak cari sampai ke sudah tak jumpa dia punya center point untuk bulatan. So, awak pergi. Sekejap . So, awak onkan dia punya center. Okay, center. Apabila awak on center, dia terus keluar. Tentunya kalau awak nak buat satu garisan ke apa ke, dia terus keluar. Ataupun awak nak buat bulatan ke, satu lagi dalam ni, yang radius 10, dia terus keluar. Ni. Okay, itu untuk center. So, ada banyak lagi. Ini geometri center ni dia untuk kalau kita buat polyline nanti. Polyline dia macam ni. Betul. Polyline dia garisan bersambung. Tanpa join. Kalau untuk 3D nanti kita banyak benda yang kita kena join. Setiap garis kita buat kita kena join. Untuk 2D kita tak apa kalau kita tak join. Okay, tekan saya buat 50. 50. Okay. Atas ni 50. Saya suka tulis daripada saya klik tau. Sebab tulis ni lebih tepat lah bagi saya. Untuk last je baru saya klik. Okay. Ini polyline. Beza dia dengan line adalah polyline ni dia terus join. Dia automatic join. Tengok. Automatic join. Tapi kalau untuk line, dia tak akan join ke. Saya buat tu. 50. Tu. Okay. Ini beza dia. Ini line. Kita pakai line biasa yang ni. Dan ini kita pakai polyline. Polyline ni dia terus bersambung. Beza dengan line ni. Line ni kalau kita nak jadikan dia polyline, kita just klik. Klik dia. Klik. Okay, just type join. Akan keluar command join. So kita joinkan dia. Tapi kalau kita nak join ni, kalau dia tak bersambung katakan. Satu garisan kita ni tak bersambung, tak bertemu. Dia tak akan dapat join tau. Dia jadi pecah balik. Dekat tempat tu dia tak akan bersambung. Contoh garisan ni, dia tak bersambung dengan yang ni. So yang ni nanti, yang bersambungnya, yang ni, hanya 4 ni je bersambung. Sini tak akan bersambung nanti. Dia jadi macam tu. So okay, sekarang ni semua ni adalah polyline. Okay, untuk polyline, kita onkan dia punya, katakan geometri lah. Kita off dulu. Katakan kita nak cari balik. Kat mana dia punya geometri. Okay, kalau macam ni kan, kita boleh je buat nak cari macam ni. Okay. Ni cara paling basic lah. Paling orang kata manual. Manual buat atas kertas. Okay, so ni adalah center point dia. Ataupun kita juga boleh buat mana tarik bucu ke bucu. Okay. Bucu ke bucu. Untuk nak cari dia punya center. So kalau kita pakai dia punya geometric center ni, dia terus keluar lah. Kalau tak silap saya. Okay. Dia terus keluar. Okay. Sekejap saya buat satu lagi. Mandangkan yang ni. Atau memandangkan yang ni tak nampak. Okay, saya buat satu lagi.
Benda-benda ni penting, walau dia nampak kecil tapi dia penting untuk memudahkan kita. Lebih-lebih lagi kalau kita ada test untuk AutoCAD kan, katakan. Dia klik dia dekat situ je untuk mempercepatkan lagi kita punya proses lukisan tu. Okay. Tu saya joinkan dia. Kan saya nak buat line satu lagi. Ataupun kita nak buat circle lah kat dalam tapi kita tak tahu kat mana tengah dia kan. Kita ambil center. Okay, tekan 20. Dia terus dapat dia punya titik tengah. So kita tak payah nak buat garisan yang kita nak cari ni. Okay. Okay, itu untuk dia punya gradient center. Node ni node ni saya tak banyak guna tapi saya on-kan je semua. Kalau untuk quadrant ni biasanya kita ni lah nak cari nanti kita buat tangent. Ni pun sama ni untuk tangent. Ini untuk perpendicular. Perpendicular ni nanti dia panggil kalau kita lukis katakan tempat pertemuan di antara titik di antara satu garisan mendatar dengan satu garisan tegak. Perpendicular. Contohnya macam ni. Okay, katakan. Kalau yang macam ni, okay, nampak? Dia tak ada titik, kita tak tahu kita nak touch kat mana. Okay, katakan kita nampak dah tepat. Kita nampak dah tepat ni kan, tapi kita klik. Cuba kita tengok. Dia akan jadi lebih. Nampak? Dia tak betul-betul touch dengan garisan ni. So, kalau kita nak touch, kita hidupkan dia punya perpendicular. Okay, perpendicular. Saya buat balik. Daripada jarak yang sama, lebih kurang. Berbeza dia. Okay. Nampak? Dia tulis situ. Perpendicular. So, kita touch. Ni sangat penting. Bila dah nak start drawing nanti. So, sebab tu saya cakap, yang ni kena on semua. Ni semua sama je lah. Ni untuk function-function dia ni. So, kita onkan semua dulu. Okay, untuk tangent lah. Untuk tangent, kita tengok tangent. Contoh. Kalau kita tak on tangent. Contoh saya tarik satu garisan daripada sini. Saya nak buat tangent. So, kita tak tahu kat mana tangent. Tangent ni adalah di mana garisan yang bersentuhan dengan sisi bulatan. So, dia akan tubik kuadran saja. Kuadran, okay, nampak? Kuadran ni dia ada 4. Ni 1, sini 1, sini 1 dan sini 1. Okay, so kita nak cari dia punya tangent. Nak memudahkan kita lah. So, kita onkan dia punya tangent. Okay. So, awak boleh nampak. Nampak? Dia keluar satu garisan bulat dan dia ada garis dekat atas yang warna hijau tu. Dia panggil tangent. So, kita just klik kat sini. Okay. Ini adalah untuk on tangent. So, yang lain-lain tu, ini untuk nearest. Nearest pun kita perlu buka. Ini adalah di mana garisan yang paling hampir nanti kita cari. Macam tu. So, kita onkan semua dulu. Ini untuk basic. Okay, katakan kita pergi dekat line. Line ni dia ada banyak jenis. Apabila kita melukis, contoh kata, kita nak buat garisan putus-putus. Ada hidden line. Tekan. So, kita boleh pergi dekat dia punya layer. Ni. Nanti kalau kita nak pilih, kita just pilih dekat sini. Dan kita pilih layer. Okay, ni layer. Buatlah layer nak buat sebanyak mana pun dia tak kisah. So, layer tu awak boleh namakan dia dengan, itu kata, garisan tersembunyi. Sembunyi. Okay. Lagi, dia punya center line untuk bulatan. Line bulatan. Contohlah. Contoh. Garisan tersembunyi, kita tukar dulu warna untuk tidak mengelirukan kita dengan lukisan, dengan warna garisan objek ni. So, kebiasaannya saya akan ambil warna merah lah. Untuk mudah nak nampak sebab dia warna gelap kat belakang. Okay, kita ambil warna merah. Kita pergi dekat continuous, dia punya line type ni. So, kita load. Load, kita dekat sini dia mengikut kita punya unit lah.
unit kita pakai berapa, saiz besar mana. Kebiasaannya kalau untuk MM ni lingkungan yang dalam bawah lukisan kita tu bawah 10 cm, saya biasanya pakai yang ni je, 1.25 ni hidden. Ni 1.25. Dia banyak je ni, ikut kesesuaian bahan kerja awak lah. Kalau awak lukis besar takkan nak pakai yang halus-halus macam ni. Nanti dia akan nampak macam satu baris je. Nampak macam bersambung. So awak kena pakai yang besar macam ni sikit. Dia ada nisbah-nisbah dia. Okay, biasa saya pakai untuk lukisan biasa ni 1.25 lah. Okay, saya tunjuk contoh. So, awak klik dekat ni, hidden. Okay. Okay. Contoh. Contoh kata yang ni dengan yang ni, saya buat garisan putus-putus. Dia benda ni kat dalam katakan. Benda dekat dalam. Contoh macam ni lah. Macam ni. Okay, katakan bulat ni. Bulat ni, ni punya, tarik dia. Ni, tarik. Okay, saya kering dulu. Kering. Ni kat sini. Ni katakan pandangan ortografik lah. Yang ni saya buang. Okay, bulatan ni berada di dalam satu benda segi empat sama. Okay. So garisan ni mesti akan nampak putus-putus. So pergi dekat layer, garisan tersembunyi. Okay. So dah jadi garisan tersembunyi. Untuk dia punya center line pula, katakan di sini ada bulat, dia mesti ada center line. Untuk center line, awak pergi dekat layer balik, layer properties. Kat sini, pergi dekat sini, center line. Tukar warna. Katakan awak nak ambil warna kuning. Bagi saya kalau kita nak lukis untuk dalam AutoCAD saja warna-warna cerah macam ni elok kita pakai. Tapi apabila kita nak transfer dekat kertas nanti, kita nak print, saya cadangkan awak pakai yang warna gelap. Contohnya macam warna merah, yang warna terang-terang sikit, biru, hijau. Kalau kuning, macam nak putih-putih macam ni, nanti dia tak nampak dekat kertas A4 kita tu. Dekat kertas putih tu. Kecuali awak print dekat kertas hitam lah. Dan garisan yang warna putih ni nanti dia akan jadi hitam tau dekat dia punya drawing. Bila kita dah transfer dekat kertas nanti. Okay, kita teruskan dengan nak cari dia punya center line lah. Okay. Cari dia punya center line. Ni dia dah ada bagi tahu kat sini lah. Center. Okay, kita boleh pakai center 1, center 2, center 3. Okay, saya terus ambil center saja dulu. Okay. Center. Okay. Untuk center. Ambil line. Kat sini. Paling baik awak ni stretchkan dia biar dia jadi satu line. Jangan jadi dia putus-putus. Kalau tak dia akan jadi macam ni dia. Contoh yang ni saya buat line satu-satu. Okay. Yang ni satu line. Yang ni kita pecah dua. Okay, awak tengok perbezaan dia. Perbezaan dia kat sini. Okay, ni bermakna garisan ni adalah untuk center point ni adalah center point yang besar. Maknanya untuk suatu bulatan yang besar. So, kalau tak percaya, dia kena tarik lagi panjang baru dia akan nampak putus-putus tu. Okay, nampak? So, maknanya ini untuk kegunaan bulatan yang lebih besar lagi daripada ni. So, jangan risau. Kita just tukarkan dia. Pergi dekat sini. Pergi dekat layer. Layer balik. Pergi center. Ubah balik kat sini. Loop dia. Pergi cari center. Tadi kita pakai yang center saja. So kita pakai yang center ini pula. 5 kali ataupun 2 kali. Okay, saya prefer ambil 2 kali dululah. Okay. Tak ubah. Ingat lah, dia mesti kena ubah dekat sini. Kalau awak tak ubah kat sini, dia tak akan berubah sendiri. Okay, dah ubah.
ni. So yang ni lagi besar. Yang ni lagi besar kalau untuk center 5. So kita adjustkan lagi. Adjust mula. Sebab kita tak tahu bulatan kita tu besar mana. So macam untuk center line ni, dia rumit sikit lah. Dia tak sama dengan yang kita nak buat garisan putus-putus tadi. Dia balik sini. Dia load. Banyak sini awak boleh pilih. Ni dia, semua ni dia ada function-function dia. Dia ada dash. Dia ada divide. Macam divide ni kebiasaannya untuk lukisan kalau awak mechanical. Lukisan pemesanan dia akan ada guna divide. Dot apa semua ni. Okay. So pergi center. Ambil yang 5 kali. Okay. Center 5 kali. Ni sama je kalau dekat AutoCAD 2018 ke 2019 ke 17 ke 16 ke, lebih kurang je. Awak survey macam tu lah nak cari dia punya center line. Tu tak kisah. Okay, awak dah nampak saya delete balik ni. Ini beza dia. Beza dia kalau yang dia pun kalau line tu satu je, satu line dia tarik, dia akan jadi macam ni. Tapi kalau kita tarik dia putus-putus, sini satu line, lepas tu kita nak tarik pula sini satu line, dia akan jadi macam ni. Sekejap. Dia akan jadi macam ni. So, kalau kita nak jadi, dia kalau center, dia mesti tambah dekat sini. Kan ada simbol tambah. Yang ni, yang macam keza punya ni. So, kita join je. Join je, tak payah padam. Terus dia jadi macam ni. Okay. Ini adalah untuk center line. So, di sini pula dia mesti ada center line dia juga. Center line sini, kita akan pakai balik yang ni. Center line. Kebiasaannya center line ni dia akan tarik lebih sikit. Dia tak ngangam lah. Dia tak akan dekat sini. Dia akan tarik lebih sikit. Macam ni. Cara dia. So, awak sikit. Awak stress je. Stress. Tak risau apa-apa pun. Stress. Ni bermakna dalam ni adalah bulatan. Di mana ini dinding bulatan. Ini adalah center line dia. Okay. Itu untuk dia punya line lah. Untuk dia punya layer. So, awak boleh buat lagi pelbagai layer lah. Nanti awak dah buat drawing nanti awak boleh colourfulkan dia. Boleh pilih nak colour apa, nak layer mana. Dan juga layer ni kita boleh adjust dia punya size. Macam kalau kita melukis dekat kertas, dia ada size-size dia ni, garisan ni. Dia ada 0.5, ada 0.7. Contoh contoh kat sini, dia punya line width. Kita nak tengok size dia. Dia punya line width. Okay, ni size dia. Kebiasaannya saya pakai default je lah. Sebab kalau kita pakai yang besar-besar sangat macam ni, yang tebal-tebal ni kan, nanti apabila kita buat output dekat kita nak print, dia akan jadi tebal sangat. So, jadi tak lawa lah drawing tu. So, yang ni bagi saya untuk lukisan biasa ni tak payah usik lagi lah. Nanti kalau dah advance tu baru ada keperluan dia nak pakai saiz berapa-berapa. Ni adalah saiz kalau kita cara melukis manual ni ibarat kita kat mata pensel. Saiz mata pensel. 0.5, 0.7 pun semua ni ada belaka ni. Okay. Yang ni kita tak payah usik, kita just default je. Okay. Itu untuk line. Untuk line pula, dia boleh kunci tau dia. Ni dia ada lock. So kalau dia lock ni, kita tak boleh klik dia. Ni kita tak boleh klik kalau kita lock. Katakan kalau kita tak nak usik lah, nanti kalau kita nak buat drawing, kita dah buat drawing, katakan kalau kita nak move sesuatu, kita boleh lock dulu yang mana kita nak lock. Tapi bagi saya lock ni saya tak pakai pun. Lambat. So kita onkan balik. Yang lock ni kita onkan balik. Okay, itu untuk garisan. Ni sama je. Line atau polyline ni sama je.
Ash ni awak nak buat lengkuk. Contoh lengkuk di antara ni lengkuk ah. Start and okay. Okay. Ini kita ubah dulu sini. Okay. Ambil lengkuk ash. Nak buat ash kan. Ash. Kita ambil ash. Point ini ke point ini. Okay. Ni adalah radius bagi sesuatu ash. Okay. Dah. Ni adalah satu ni ash dia panggil tak centered end kalau tak silap saya. Okay. Tu dah jadi ash dekat sini. Sekejap ya. Okay, lepas tu dia pelbagai bentuk lah kita nak ambil. Dia ada 3 point, dia ada start end, start center end, start center angle. Dia pelbagai. Nanti awak buat ni mengikut kegunaan awak lah awak nak buat. Ikut arahan drawing macam tu. Pakai macam mana. Saya pun tak guna sangat macam ni. Biasanya pakai ni je, pakai bulat je. Just pakai bulat je, circle pakai circle. Okay. Lepas tu kita tengok ni untuk rectangle. Rectangle biasalah rectangle. Nak buat segi empat sama ke, segi empat tepat ke, boleh je mana-mana. Kalau awak nak masuk point pun boleh. Masuk koordinat katakan lah. 10. 100 lah, 100. Ni 100 ni. Sebentar. Kita nak buat ni. Ni 100. Apa benda ni besar sangat ni. Dimension. Hello. Gimana pula ni? Dimension ni pun kita tak pakai sangat sebab kita prefer lagi guna polyline ataupun line. Untuk cepat lah. Kalau rectangle ni tambak sebenarnya. Nak kena masuk dia punya sisi apa semua. Okay, ni polygon. Polygon ni selalunya nanti kita pakai dekat ni. Dekat 3D. Itu polygon lah. Polygon, dia dah bagi tahu dekat sini. Enter number of side. So awak nak buat 4 segi ke, kalau 4 segi tak perlu lah nak ambil yang polygon. So biasanya kalau nak buat polygon ni kita buat 5, 6, 7, 8 macam tu. Contoh saya buat 5 je kan. So enter. So enter. Okay. Awak tekan dekat circumscribed. Okay, ni adalah dia punya jarak dia lah. Okay, katakan saya nak letak 20. So, jarak polygon ni daripada bucu ni ke sini adalah 20. Ni, bucu ni ke sini adalah 20. Kalau tak percaya, tengok. Untuk dimension, kalau dah keadaan sengit macam ni, kita jangan ambil linear, kita ambil align. Okay. Apa ni? Ni. Kan daripada bucu ni ke sini 20.
Ni daripada titik tengah ke sini 20. So setiap sisi sama je. Semua 20. Dipanggil jejari. Okay, dipanggil jejari. Ha. Ini adalah jejari poligon. Jejari pentagon. Ha, okay. So jarak ni, jarak bagi ke 5-5 garisan ni, 5-5 garisan ni adalah sama. Semua 20. Kalau tak percaya awak boleh klik macam ni. Nampak 20? Ha, ni sini 20. Klik 2 kali. Okay. Itu untuk poligon. Awak juga boleh buat 6 sisi. 6 sisi, pergi poligon balik. Poligon. 8 lah kata kan, 8. Klik sekali, klik ni. Katakan awak nak buat 20 juga. Ini adalah poligon. Yang sisi dia 8. So awak boleh movekan dia. Okay. Ini adalah poligon. Okay, selepas poligon, kita ada ellipse. Ellipse, mana kita boleh lukis dia. Ni kalau kita ambil ellipse center. Kalau center ni dia jadi titik tengah lah. Katakan kita nak meja dia berapa. Dia ellipse ni dia ada meja dengan minor. Ellipse macam ni. Kalau meja tu dia yang panjang. Katakan 30. Dia punya jari. Okay, ni adalah meja. Yang kita buat ni meja. Ataupun kalau kita nak buat 30 ni minor pun boleh. So kita tarik macam ni. So yang menegak ni akan jadi meja. Meja dengan minor. Okay, sekarang ni saya nak buat 30, jejari 30 untuk meja. Dan jejari 20. 20, 15 lah. 15, okay. Kita tak nampak 15. 15 untuk dia punya minor. Okay, ni adalah ellipse. Ellipse ni dia seperti telur. Dia bujur. Biasanya kita akan pakai dalam 3D ataupun dekat lukisan isometrik nanti pun kita akan pakai ellipse. Dia beza dengan circle. Dia beza. Ini ellipse. So ellipse ni ada pelbagai juga kat sini. Awak nak ambil axis N boleh, nak buat circle pun boleh. Okay, kita cuba buat axis N. Biasanya axis N ni dalam keadaan macam ni je. Axis N. Bucu ke bucu. Tu. Sekali lagi. Okay. Bucu ke bucu, lepas tu cari titik untuk minor dia. Okay. Ni adalah axis N. Okay. Itu untuk ellipse. Ellipse sikit je. Lepas tu ini untuk hash. Hash ni, dia ada sini, hash, gradient, boundary ni adalah penting. Kalau kita ni nak lukis sesuatu drawing ke, nak melambangkan benda tu adalah benda yang dipotong. Contoh kalau dalam lukisan mekanikal, dia ada lukisan pemotongan. Lukisan pemotongan ni contohnya, katakan ni adalah bulat lah. Ini adalah bulat. Benda ni saya bahagi dua daripada yang ni. Saya potong. So saya boleh ambil hash. Hash ni awak boleh pilih. Okay, hash. Okay, dia akan keluar macam ni. So awak boleh pilih. Benda ni adalah melambangkan awak punya bahan. Ni adalah kod-kod bahan lah ni. Contohnya kalau ni adalah beryllium. Banyak lagi lah. Saya pun tak berapa study mana ni sebab jarang pakai. Cuma secara asasnya kalau saya lukis, saya biasa pakai yang ni. Nak melambangkan dia tu tempat pemegang ke apa ke. Kan? Atap ke. So kalau untuk garisan pemotongan ni,
Saya pakai yang ni je. Okay, nampak? Ini adalah garisan pemotongan. Ini bermakna daripada empat segi ni kita belah dua. So, yang ni akan nampak. Bahagian ni ke bahagian ni akan nampak dan juga bahagian ni dengan bahagian ni akan nampak. Yang melambangkan sini. Garisan sengit ni. Itu adalah untuk hash, kegunaan hash. Itu je kegunaan dia. Biasanya hash pakai macam tu je. So, awak boleh pilih lah, pelbagai lah. Ikut suka awak nak buat lah. Nak pakai yang brick ke, beras ke, box ke. Ni adalah bahan-bahan dia, garisan pemotongan daripada bahan-bahan. So, itu tak ada apa sangat. Untuk punya hash. Kalau ni juga ada gradient. Gradient ni dia macam cermin. Oh tengok, dia ada warna-warna. Saya buat gradient sini. Dia tak ada apa pun, dia cuma nak macam ni lah. Dia cuma nak melambangkan macam ni. So dalam untuk 2D ni saya tak pakai sangat benda ni. Tak banyak pakai lah. Kebiasaannya kita belajar pun tak banyak pakai yang ni. Seterusnya, ini macam biasa, move. Ini kalau nak rotate. Rotate ni bagi saya kalau nak mudah lah. Awak onkan dia punya ni. Dia punya cursor ni. Cursor specific angle. Ni. Tu kalau awak pakai yang ni. Contoh saya nak rotate satu ni lah. Satu polygon. Yang pentagon ni. Saya nak rotate dia. So kalau awak nak rotate. Awak just klik sini. Awak boleh ikut garisan. Okay, katakan kalau sudut kosong. Awak akan dapat tempat yang sama. Tapi kalau awak pergi 270 awak dapat sini. Ni untuk 280. Ni untuk 90. Dan ni untuk kosong balik. Dia just macam tu je. So untuk rotate, awak pilih dah kat mana point yang awak nak. Ni saya ambil bucu. Kalau nak ambil tengah pun boleh. Tapi dia akan jadi tempat yang sama lah. Tengah. Itu untuk rotate. Contoh, saya pergi line lah. Saya buat satu line. Saya nak rotate line tu lah. So dalam AutoCAD ni, satu lagi trik, awak jangan buat banyak line. Katakan kalau line tu adalah line tu benda sama. Panjang sama. Bentuk sama. So awak just guna untuk copy dengan rotate je. Kalau copy ni paling baik, awak cari bucu macam ni, awak tarik. Ni untuk copy. Untuk copy. Kalau rotate, awak klik, awak just tekan rotate kat sini. Pergi bucu ni, awak boleh tengok. Kemana awak nak rotatekan dia? Kalau untuk yang untuk nak mengadap macam ni, saya prefer awak buat mirror. Awak nak mengadap macam ni. Kalau benda macam ni, awak buat rotate. So, kita tengok kalau kita buat mirror. Tekan mirror. Okay. Enter. Tekan nak buat mirror. Okay. Kalau mirror, kalau kita cari dia punya garisan pantulan dia ni dah keadaan 90 darjah, dia akan jadi mirror macam ni. Okay. Kalau 45 darjah dia akan jadi macam ni. Dia ikut darjah-darjah kita buat lah. Kita nak buat berapa, 45 ke 30 ke. Itu bebas. Okay, itu untuk mirror. Biasanya mirror orang akan buat macam ni lah. Dia akan mengadap. Okay. Lepas tekan mirror tu, pastikan tekan enter dulu. Kalau tak, dia jadi hilang macam tadi. Okay, saya tekan mirror. Mirror. Klik, enter. Okay, ni adalah mirror. Ni dia tak bersambung. Okay. Satu lagi. Kita habis dekat situ. Fillet. Fillet ni awak nak buat dia punya curves untuk satu-satu sudut. Contohnya lah. Contohnya. Ambil
Ada rectangle ni, rectangle. Okay, saya ambil rectangle. Okay, saya nak buat sudut. Dia ada dua jenis kat sini. Dia ada satu fillet, satu chamfer, blank curve. Blank curve ni kita jarang pakai lah, sangat. Untuk basic memang tak pakai mana untuk blank curve ni. Blank curve ni adalah satu garis yang advance sikit lah. Kebiasaannya kita akan pakai fillet dengan chamfer ni. Apa beza fillet dengan chamfer ni? Kalau fillet, dia mesti 45 darjah biasanya. Kalau untuk fillet, dia bergantung pada sudut. Sudut pula dah. Dia bergantung kepada radius. Biasanya kita buat macam ni. Contoh, ambil fillet. Kita tekan fillet, kita tekan radius dia. Katakan saya nak masuk 10 lah. Dia punya radius. Okay. Saya klik kat sini. Klik satu lagi kat sini. So dia akan jadi fillet. Okay, nampak? Dia akan jadi fillet. Sekejap. Anda semua okey ke? Boleh dengar ke? Ada pertanyaan? Okey, kita teruskan. Okey, itu untuk fillet. Okay, katakan kalau kita sini pula kita nak buat chamfer. Kat bawah sini kita nak buat chamfer. So kita pergi dekat sini. Chamfer. Katakan kita nak buat chamfer kita ni dua je lah. Dua. Tekan dua. Di sini. Salah tekan. Chamfer. Kita pergi trim. Dua. Apa ni? Sekejap. Chamfer. Distance. Okay, distance dua. Dua. Mana ni? Semula. Kita buat satu empat segi baru. Contoh dulu. Dia ni dah jadi polyline. Pergi chamfer. Pergi distance. 5 lah. Baik. Ni. Sekejap chamfer. Angle polyline. Sepatutnya. Mana chamfer tak jadi malam ni? Sekejap saya buat chamfer. Trim. Pergi dekat trim.
So ni adalah dengan jarak 5. Okay. Dengan jarak 5. Kan saya nak ubah jarak dia. Saya pergi dekat chamfer balik. Saya pergi dekat distance. Kan saya nak buat 2 saja. 2. Okay, lepas tu pergi dekat chamfer. Pergi dekat trim. Trim. Nampak tak? Beza dia. Ke sama besar ni? Sama besar. Semula. Trim balik. Pergi dekat chamfer. Pergi dekat ni. Trim. Distance dulu. Pergi chamfer. Distance. Pergi 2. Ni. Chamfer. Pergi trim. Trim. Oh, kena select 2 line. Maaf. Mula. Distance. 2. 1. 1. Hai. Apa ni? Okay. Ni adalah 2. Ni 5, ni 2. Wait, tak tahu aku tengok. Linear. Okay, ni 5. Kalau untuk linear ni, kita nak ukur jarak daripada bucu ni secara mendatar ke bucu ni. Itu untuk dimension linear. Kalau dimension align, beza dia. Okay, nampak? Dia panjang ni. Dia lagi panjang daripada dimension linear. Biasanya untuk yang sengit macam ni, kita pakai yang linear lah. Yang align lah kalau kita buat dalam lukisan. Tapi kalau untuk nak tahu jarak dia daripada titik garisan ni ke garisan ni, kita just guna linear. Okay. Untuk dimension pula, kalau awak nak adjust, kebiasaannya saya pakai yang ni. Saya pakai ISO 25 atau annotative. Kalau pakai standard, untuk saya pakai standard, dia kecil lah. Kecil. Buat linear. Kan saya pakai standard. Okay, awak boleh nampak sangat kecil. Sangat kecil. So kalau pakai standard ni awak kena edit sendiri dia punya size, arrow apa semua tu. So kalau nak edit dia, awak pergi sini, pergi annotation. Dia punya standard ni, manage dimension style. Okay, kat sini awak boleh setting dia punya size lah. Dia akan ada sini, awak boleh setting modify. Pergi kat modify. Okay, ni untuk size tulisan dia. Awak nak yang macam mana? Awak nak size berapa tag dia? Nak 8 ke, 1 ke, 2 ke? Okay. Tu, kita tengok fit. Dah okay. Simbol and arrows. Yang ni pun kalau awak nak pakai besar sikit ke, boleh, tak ada masalah. Okay, itu saja. Yang lain tak ada. Kebiasaannya kita adjust dekat text dengan simbol arrows. Okay. So kalau yang ni pula, ni untuk text alignment. Text alignment ni, dia macam ni. Kalau align with dimension, dia akan ikut kedudukan dimension tu. Dimension urat yang awak tarik tu. Kalau awak pakai horizontal,
Dia lagi cantik, dia lagi nampak orang kata lebih pada teknikal lah. Dia punya tulisan ni dia akan tegak macam ni. Okay, mesti kita try. Okay. Ini untuk yang standard. Kalau kita pakai yang annotation untuk annotative atau ISO, dia dah ubah siap-siap. Contoh saya pakai. Okay. Dia dah ubah siap-siap saiz dia ni, saiz arrowhead dengan saiz tulisan. So kalau boleh kita tak nak tulisan dah keadaan melintang macam ni. Jadi kalau kita nak ubah dia, kita pergi dekat annotation. Ini. Kita pergi manage dimension balik. Modify kan dia. Pergi dekat tag. Tengok sini. Align with dimension. So kita tukar kepada horizontal. Okay. So dia akan jadi macam ni. Ini adalah lebih teknikal dah daripada yang saya ingat tadi kan. Iaitu untuk dimension. Kalau untuk dimension yang ni pula, biasanya kita akan pakai inilah, radius lah. Biasanya sama ada kita nak tarik ke sana ke, selalunya kalau dalam drawing, kita akan tarik keluar lah. Dia akan jadi macam ni. Ataupun kalau kita nak ambil untuk diameter pun boleh. Diameter. Dia sama je. Yang ni untuk diameter. Dia tu ada logo lah. Ada logo dia punya diameter. Ini benda-benda asas lah yang kita patut tahu. Saya tunjuk dalam ni benda-benda asas yang kita patut tahu untuk kita nak buat drawing. Katakan kalau dalam drawing nanti awak tak dapat nak cari dia punya dimension, awak klik tak dapat. Ada juga yang dia macam tu. So, awak pergi dekat leader. Leader ni benda yang awak boleh tulis. Contohnya, leader. Okay, leader. Art 10. Ataupun awak nak tulis apa ke, art 10 kali 4 ke apa ke, boleh. Tak ada masalah. So, ini bermakna art 10 kali 4 bermakna sini akan ada lagi nanti. Ini satu. Contohnya kalau kita pergi fillet balik. Okay. Ini melambangkan 10 4. 10 kali 4. Bahasa lukisan dia. Apa benda 10 kali 4? 10 tu adalah jari bagi fillet ni. 4 ni adalah 4 kali yang dia ada di dalam satu lukisan. Macam tu. Okay, tu untuk dia punya leader lah. Ni banyak lagi lah. Awak nak line leader ke, nak collect ke, nak add leader ke. Contoh kata awak nak pergi lagi katakan leader, nak tambah leader. So awak boleh tarik ke sini satu, ke sini. Katakan ni penting bila awak buat lukisan pemasangan. Pemasangan assemble drawing. Ni penting. Dia nak tunjuk part mana yang kita pasang kat sini. Part ni dia ada berapa jenis. Ni kita perlu untuk dia punya multi leader. Ni. Add leader. Okay. So itu untuk leader. Untuk dimension dah settle. Untuk text. Katakan lukisan awak tu awak nak tulis lah. Katakan. Awak nak tulis daripada front ke apa ke. Kan. So ini untuk text line lah. Awak just pergi sini. Tekan nak tulis hadapan. So boleh movekan dia. Ikut kesesuaian. Katakan saya nak letak dalam ni pandangan hadapan. Ataupun dekat sini. Nanti awak buat untuk lukisan orto. Perlu jugalah pandangan ni. Tulisan ni. So yang ni awak boleh scalekan dia. Awak klik. Awak scale. Scale kat sini. Carilah mana-mana titik. Biasanya saya ambil ujung sini lah. Okay. Saya nak scalekan dia nak besar mana. Boleh besar lagi boleh.
So buatlah sesuai dengan saiz lukisan awak macam tu. Okey, hadapan. So nak tambah balik pergi je dekat tag. Dia ada beza ni, dia ada satu multi line, satu single line. Kalau single line macam ni. Just tarik. Single line ni dia lebih besar tulisan dia berbanding dengan multi line lah. Isi. Isi. So kalau nak kecilkan dia, just staykan dia. Okeykan dia. Untuk title block semua dah tahu buat ke? Title block? Kalau tak tahu, saya nak ajar malam ni. Semua dah tahu buat title block? Tak tahu Okey, title block. Mari kita belajar title block. Untuk yang basic-basic saya rasa saya dah tunjuk semua dah ni. Untuk yang basic-basic kat sini. Tu kita buat title block lah satu. Okey, title block ni kebiasaannya saya ambil macam ni. Saya ambil polyline. Ni saya buat contoh untuk title block A4 punya. A4. Pergilah dekat mana-mana pun point dia, tak ada masalah. So kita pergi A4 210 kali dengan 290. Kejap. Title block saya buat page baru lah. Title block ni dia tak boleh kacau dengan mana-mana drawing sebab nanti kita nak insert dia saja. Okay, so pergi kat sini. Setting balik. Utilities. Ini routine yang kita kena check. Okay, kita ubah kat sini. Okay. Ada drafting annotation semua. Sini. Sini. Check balik. So, saya ambil polyline. Boleh je nak ambil line pun boleh. Nak ambil polyline pun boleh. Okay, kita kan 210. 297. Sebelum balik. Okay. Ini adalah saiz kertas. A4. So, saya ambil line. Untuk dia punya saiz kolom, saya kebiasaannya saya buat 10 mm lah. 10. Awak naik 3 kali. 10. Apa naik 3 kali? Sekejap lagi saya tunjuk. Ini atas kreativiti masing-masing. Macam saya suka buat dia punya title bar tu. Punya nama kita ni dekat bawah. Maklumat dia punya data ni. Ada setengah drawing tu. Dia dekat tepi ni. Dekat tepi sini ataupun dekat tepi sini. Lepas tu drawing. Saya suka kat bawah. Okay, awak buat macam ni. So, awak mirror kan dia. Okay, ni fungsi mirror. Awak tak payah lukis satu-satu. Mirror kan dia. Okay. Lupa tekan. Mirror kan dia. Kalau ada nak tanya apa-apa boleh tanya ya. Yang ni saya copy. Saya buatlah. Ikutlah saya nak tak sini tu kan. Garang lah. Ini satu. Satu. Tak payah dah. Yang ni kita movekan dia yang ni. Move sikit. Okay. Ini tu dah anjak lagi. Move dulu. Setting betul-betul ikut kesesuaian kita nak tulis apa maklumat. Contoh saya nak tulis maklumat saya. Kan? Yang ni awak boleh off. Kalau awak tak nak dia bagi task macam ni. Kalau dia ada benda hijau ni, dia akan tarik daripada sini nanti. Okay. Boleh je kalau awak nak hilangkan tu, awak just close. Close yang ni lah. So dia tak ada. Kalau nak ada pun boleh je, tak ada masalah. Katakan saya dekat sini.
Nama Srizo. Okay. Move. So awak boleh setting dia punya kedudukan, awak nak tengah ni ke, awak nak sini ke, tak ada masalah. Tekan saya letak tepi, semua sini saya letak tepi. Okay, lepas tu add dia punya tag lagi. Okay. Geometrik kebiasaannya. Kalau kita ni pelajar U. Lepas tu masukkan kita punya tugasan berapa. Tugasan. Atau nombor nama file kata. File ke apa ke. Dan tu sini kebiasaannya sini kita buat kita punya institusi lah. Dan UTHM. Yang ni katakan saya nak letak tengah. Okay, UTHM. Lepas tu dalam subjek apa kita buat. Ini tak kisahlah awak nak buat macam mana pun. Ni saya just tunjuk. Saya punya design saya sendiri. Kita balik. Tekan kelas AutoCAD. Kelas AutoCAD. Ambil AutoCAD. Lepas tu, bawah ni kebiasaannya jenis drawing lah. Lukis katakan. Isometric. 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 Okay, dekat sini awak boleh letak, itu pilihan awak sendiri, awak nak letak apa. Macam saya letak sini. Dan saya punya skala. Bukan skala, sini tarikh. Ni pun saya letak tengah-tengah juga. Biasaannya. Ikut kesukaan awak. Awak nak setting tepi ke, tengah ke, boleh belaka. Sini saya letak skala. Dan bawah sekali biasanya saya letak unit. Unit ni penting. Sebab bacaan tu, drawing ni dia baca dengan unit. Saya pakai mm lah. Besar ni, awak nak buat besar ke, kecil ke. Tak ada masalah untuk tu. Nak buat semua tulisan besar ke, nak buat semua tulisan kecil ke. Tapi kebiasaannya dia punya capital letter lah yang depan tu. Mana dah saya nak move ni. Okay, macam ni. So ni adalah awak punya title block. So macam mana saya nak masukkan dia ke dalam apa tu? Ke dalam drawing. Okay, saya save dulu. Title block ni. Pergi layout. Awak boleh check kat sini. Punya title block. Kat sini awak boleh copy je daripada model awak ni. Awak just copy. Ctrl V. Ctrl C. Pastekan dia. Ctrl V. Ctrl V. Ini adalah title block awak. Okay. Title block ni adalah kertas dah size A4 dekat belakang ni. Sebab tu dia, orang Terengganu panggil sama sendak. Ngam-ngam. So, awak kena scalekan dia, bagi dia punya border ni berada di dalam garisan putus-putus. Kerana sekiranya dia macam ni, bila awak output nanti, awak pergi output, awak export PDF, dia takkan nampak ni garisan ni, dia akan jadi cacat. So, scalekan dia. Just click. Scalekan dia. Okay. Tarik paling bucu sekali. Okay, awak anggap lah. Okay, katakan macam ni. Okay. Move. Select all, move.
Okey. Bukan dia. Oh, lupa satu lagi. Saya lupa. Yang ni kena join. Dengan select all. Ni join dulu. Jadikan dia polyline. Nanti mudah awak nak scalekan dia. Join dulu. Semua dah join lah. Join. Okay. Pergi dekat layout 2. Semula. Biasanya untuk title block ni kita save macam ni. Sekejap. Saya save dulu. Save as. Saya buat dekat desktop lah. Okay, desktop. Title. Yang ni awak boleh save ikut tahun yang berapa awak nak save. Macam saya contoh kalau awak pakai 2016. Saya tak boleh save dalam keadaan 2018 kalau nak hantar kat awak. Nanti awak tak boleh nak buka. So saya kena save yang bawah lagi daripada awak. Contohnya 2013, 2010, 2007, 2004 ni semua saya boleh save. So kalau saya save yang latest daripada awak punya, nanti awak tak boleh buka. Okay, so saya save 2018 lah. Okay, saya save dulu. So saya pergi dekat drawing. Okay, katakan ni drawing saya lah. Saya nak buang yang ni. Nak buang ni. Saya nak yang ni je. Okay, yang ni Saya pergi title. Saya pergi dekat layout. Pergi layout 2. Yang ni awak padamkan dulu. Ni awak mesti padamkan dulu. Lepas tu awak insert. Awak pergi dekat insert. Ni insert. Okay, insert. Yang title block ni awak dah boleh close. Tak ada masalah. Awak dah boleh close. Pergi dekat insert. Awak pergi insert sini. Blocks from libraries. Okay, block from libraries. Loading jap. Okay, dia keluar macam ni. So, awak pergi dekat ni. Dia punya file ni. Awak cari. Title block. Saya save tadi dekat desktop. So, saya ambil title block. Open. So, tunggu dia loading jap. Dia sedang upload ke dalam AutoCAD. Setakat ni boleh faham semua. Sambil-sambil kita tunggu tu. Harmony Aida, apa tu yang tak tahu tu? Okay, kita tengok dulu. Siap letak lagi. Okay, belum siap lagi. Sekarang ni dia tengah loading lagi. Dia tengah upload kita punya title block tadi. Tunggu dulu. Okey, kalau A3 atau A1 pun kaedah yang sama.
awak boleh je nak pakai A4 punya saiz, nanti awak scalekan dia. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana. Sekarang ni kita buat untuk A4 dululah. Sekejap tengah loading, nanti dia keluar, baru kita boleh tengok. Ui, lamanya. Nanti sini dia punya kertas ni, sekarang ni kertas putih ni A4. So awak boleh ubah ni, nak jadikan dia A3 ke, A1 ke. Okey, dia dah masuk. Dia dah masuk. So kita klikkan dia. Masih lagi loading. Hai. Mana ni tak boleh keluar pula ni. Loading. Dia tengah regenerate. Kejap. Nanti kalau awak dah buat drawing, dia cepat je. Ya, benda tu awak dah ada dah. Insert siap-siap. So, cepat je, tak ada masalah lah. Sekejap. Mana ni? Ni saya sedang di WG. Sekejap, saya buka satu lagi format. Sekejap ya. Loading. Yang mana nak try cuba buat tu boleh buat dulu. Sementara kita tunggu ni.
Maaf ya, laptop saya hang. Ni baru dapat buka balik. Sekejap Tengah tunggu AutoCAD loading. Ya. Okay, share. AutoCAD masih loading. Setakat yang tadi semua dapat Dapat. Apa? Dapat. Okay, baru dengar suara. Itulah. Apa. Aimun ni student daripada mana ni? UTSM. Fakulti? Civil Engineering. Oh, civil. Okay. Aduh, kau fikir apa lagi? Ya, masih loading lagi Okay, ni antara file yang saya dah save untuk title block Saya tak ingat saya rasa dalam file ni yang seru untuk kalau nak save title block. Dia punya DXF. Dia beza kalau DWG ni dalam bentuk kita boleh edit balik dalam AutoCAD. Kalau DXF ni memang untuk khas title block rasa kalau tak silap saya. Sekejap kita tengok. Tunggu dia buka lah. Okay, dia macam ni. Kalau awak lukis tu, kalau contoh drawing, dalam drawing tulis mm, 30mm katakan. Bila awak nak lukis, unit awak tak tukar, awak pakai cm. So awak tulis juga 30. Jadi kalau awak tulis 30 juga dalam cm, bila awak tukar unit nanti dalam mm, dia akan jadi 300 mm lah.
Jadi drawing awak akan berubah lah nanti. Saiz dia sebab awak lukis dalam cm. Tapi awak pakai lila dalam mm. So jadi lagi besar lah. Macam tu. Boleh faham? Okay, mari kita tengok balik. Saya buka lah satu drawing. Di mana? Okay lah, saya buka satu tugasan saya. Katakan saya nak masuk ke dalam title block. Nanti saya sharekan title block saya buat ni. Awak boleh test. Sama ada dalam bentuk GG ni ke. Dalam bentuk DWT ke. DWG atau DSF. Yang ni awak boleh edit balik. Nanti dia ada cara dia nak edit. Kalau awak nak buat yang baru pun boleh. Ni sekadar contoh lah. Sekejap. Masih lagi loading. AutoCAD ni dia berat sikit. Tu lambat tu. Cik loading ni je. Lagi-lagi laptop tak power. Farhana okey Farhana? Boleh faham eh? Hello? Okey. Sekejap. Okey. Sekejap. Namanya dia loading. Okey. Sekarang ni nak bentuk 3D saya buat. Saya buat pasu. Ni saya nak masukkan dia ke dalam title block. Sekejap ya, masih loading. Tak habis loading ni ya. Okey. So saya nak masukkan dia dah ke dalam title block. Saya pergi dekat layout dulu. Biasanya kita akan pakai layout dua lah. Layout satu ni kita tak pakai sangat. Kalau awak nak buat layout 3 ke, layout 4 ke, tu terpulang. Ni tak ada masalah. Biasanya saya pakai layout 2 je. Okay, kita pergi dekat ni. Okay, ni contoh yang saya dah masukkan dekat title block. Yes, saya delete balik. Saya tunjuk balik cara nak masuk.
Okay, saya delete. Boleh nampak semua Boleh nampak Okay. Okay. Ni dah keadaan kertas A4. Macam mana kita nak setting dia kertas ni A4 ke A3 ke? Kita pergi dekat manage. Bukan manage. Output. Okay, output. Page setup manager. Klik dekat page setup manager ni. Ada kan? Untuk layout 2. Pergi modify. Okay, modify. Awak ambil ISO A4 297 kali 210. Lepas tu dekat sini landscape. Scale satu-satu, yang lain jangan usik. Okay, macam ni. Okay. Sekarang ni dia dah layout A4 dalam keadaan melintang, keadaan landscape. Okay, lepas tu awak pergi dekat insert. Insert title block from library. Sekejap. Tengah loading. Saya telah ambil DXF punya. Okay. Sekejap. Okay, ni adalah file DWG. Okay, saya masuk je dulu. Pun satu. Tu saya add lagi. Okay, saya buat tadi. Saya lagi file satu. DWS. DWT. Degree pun lagi tengah tunggu DWS. Dah. Okay. Tengah loading. Sekejap ya, tengah loading. Okay, ni untuk DWT. Okay. Nanti format untuk kita nak save save apa tu, save title block, kita akan pakai ni lah, DWT format dia untuk lebih mudah. So DWT. Okay, sekarang ni hijau ni kerana dia ikut warna drawing saya. Okay. Saya edit. Yang ni kalau awak nak tukar warna, awak pergi sini, pergi home. Awak pergi layer. Ni pakai hitam je. Apa ni hidden ni?
Sekejap. Ni awak tukar warna. Kalau hitam, kalau awak ambil putih pun dia akan jadi hitam juga nanti. Okay, awak ambil hitam terus. Okay. So awak scalekan dia. Scale dulu. Apa-apa hal, scale dulu. Kepek ada ni makan. Okay, scale dia. Jauh apa tu? Kan dia aktif mata. Okay, awak scalekan dia. Ambil satu titik point sini. Okay, klik paling hujung. Okay, awak tarik. Tarik macam ni. Di sini. Move. Movekan dia. Okay, awak move. Move dia, okay. Iyalah, janji dia duduk dalam garisan putus-putus ni ya. Okay, boleh nampak semua? Hello, boleh nampak kan? Nampak. Okay. Etok pun dah lekat-lekat lah. Tak rest lagi hari ni. Okay. Sekejap. Bola main mana tu? Oh, besok Abdullah Gabi. Okay, yang ni kita close. Okay, yang ni kita akan pakai format DWT. Jadi saya beritahu macam mana nak save DWT. Kalau tak sempat malam ni, saya beritahu besok macam mana kita sambung. So macam ni saya nak tunjuk cara nak ambil drawing, nak masukkan dalam title block. Yang ni kita close dulu. Sabuk je kat tepi ni. Tengah apa ni? Angin-angin tak ada ni. Jadi.